Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, semoga kita semua ni menjadi orang yang mudah belajar, senang faham apa yang diajar. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung perbincangan ataupun kita akan belajar sesuatu dalam subjek Jawi bagi Kafah tahun 3. Okey, iaitu tajuknya adalah imbuhan akhiran. Okey, perkataan berimbuhan dan yang mana imbuhan tu terletak di akhir. Kita bagi nama dia imbuhan akhiran. Okey, kita tengok imbuhan akhiran ni ialah imbuhan yang berada di akhir atau hujung perkataan. Yang mana imbuhan ni boleh jadi dia bunyi an ataupun i. Yang menggunakan an tu dia ada beberapa kategori, iaitu yang mana satu perkataan yang mempunyai imbuhan an yang menggunakan huruf alif nun ataupun hamzah nun ataupun nun sahaja. Dan kita juga ada imbuhan akhiran i yang menggunakan hamzah ya ataupun huruf ya sahaja. Itu yang kita nak bincangkan dalam video kali ini. Okey, kita tengok dulu imbuhan akhiran an. Okey, imbuhan akhiran an yang menggunakan perkataan alif nun, iaitu merujuk kepada apabila kata dasar yang diakhiri dengan huruf waw. Bila kata dasar diakhiri dengan huruf waw, maka perkataan itu bila kita nak letak imbuhan akhiran mesti menggunakan ataupun menambah huruf alif nun. Okey, kita tengok kepada contohnya. Okey, ini imbuhan alif nun yang bunyi an tapi kita guna huruf alif nun. Okey, contoh perkataan dia adalah contohnya bantu. Kita nak buat dia jadi bantuan. Okey, tengok perkataan bantu banun tawaw berakhir dengan huruf waw. Kemudian kita nak jadikan dia bantuan. Kata dasar dia bantu, nak jadikan bantuan, maka kena tambah alif nun. Banun tawaw alif nun. Okey, contoh yang kedua, minggu. Okey, perkataan minggu, tengok gawaw, huruf waw yang terletak dekat hujung dia tu. Maka kalau kita nak tulis mingguan, mesti tambah alif dan nun. Mim, ya, nga, ming, gawaw, gu, alif nun. An, mingguan. Okey. So, yang ketiga, tuju. Okey. Perkataan tuju juga adalah berakhir, kata dasar tuju tu berakhir dengan huruf waw. Kita nak jadikan dia perkataan berimbuhan akhiran menjadi tujuan. Okey. Bila tujuan, kena tambah alif nun dekat belakang. Okey, ingat. Imbuhan akhiran an, okey, imbuhan akhiran an yang huruf kata dasarnya berakhir dengan huruf waw, bunyi an itu kena tambah alif dan nun. Okey, itu dia punya format dia. Okey. Basic dia. Okey, kemudian kita akan tengok imbuhan an lagi. Contoh imbuhan an yang menggunakan huruf hamzah nun. Bila berlakunya? Apabila kata dasar yang diakhiri dengan alif. Tadi waw tambah alif nun. Ini bila perkataan kata dasar dia tu berakhir dengan alif, kita nak tambah menjadi imbuhan akhiran. Nak jadikan kata terbitan yang lain, mesti ada penambahan hamzah dan nun. Okey, kita tengok beberapa contoh. 3 contoh dia. Okey, contoh yang pertama. Okey, ini untuk hamzah nun yang bunyi dia an juga. Imbuhan akhiran. Okey, kita tengok contoh yang pertama, sara. Okey, sara, sin alif, ra alif, sara. Kemudian kita nak tambah alif nun ataupun kita nak tambah imbuhan an kat belakang, nak jadikan perkataan tu adalah saraan, maka kita tak eja dengan sin alif, ra alif, alif nun. Dia jadi macam pelik lah kan. So bila huruf alif kat belakang tu
Pada kata dasar dia huruf alif, maka kena tambah dengan hamzah nun. Jadilah dia saraan. Sin alif, sa, ra alif, ra, hamzah nun, an. Saraan. Okey, contoh yang kedua, bawa. Okey, kita nak buat perkataan ni daripada bawa, kita nak jadikan kata terbitan dia adalah bawaan. Okey, bawaan, perkataan kata dasar dia bawa, yang hujung dia ada huruf alif. Okey, so imbuhannya mesti menggunakan hamzah dan nun. Okey, ba alif ba, waw alif wa, hamzah nun an, bawaan. Okey, seterusnya bida. Okey, bida. Okey, perkataan kata dasar dia adalah bida, ada alif dekat hujung, kemudian kita nak tambah imbuhan an dekat belakang. Ini juga kena tambah hamzah nun. Bayabi, da alif da, hamzah nun, an. Bidaan. Okey, boleh? InsyaAllah. Kalau huruf kata dasar dia ada alif dan kita nak tambah imbuhan an dekat belakang, dia akan jadi ada penambahan huruf hamzah dan nun. Okey. Kemudian, imbuhan akhiran an lagi yang menggunakan huruf nun sahaja terjadi apabila kata dasar yang diakhiri dengan ya. Okey, kalau huruf ya dekat belakang kata dasar tu, mesti kita hanya perlu tambah huruf nun sahaja. Kita tengok contoh dia. Okey, contohnya perkataan saji, kita nak tambah imbuhan an, maka dia akan jadi sajian. Okey, kata terbitannya adalah sajian. Kita just tambah nun sahaja kat belakang. Okey, kemudian contoh yang kedua, hari. Okey, hari tambah imbuhan an, maka dia akan jadi harian. Okey, harian. Dekat hujung ya tu just tambah nun, dia akan jadi harian. Kita tak tulis dengan ha alif, ra ya dan alif nun. Kita just tambah nun sahaja kat belakang. Okey. Kemudian perkataan lari. Lari juga adalah kata dasar yang hujungnya huruf ya. Kemudian daripada lari, kita nak jadikan dia kata terbitan ataupun perkataan yang berimbuhan akhiran an, kita cuma tambah huruf nun sahaja. Okey? Boleh An yang mengguna alif nun, hamzah nun dan nun sahaja. Okey. Kemudian kita tengok kepada imbuhan akhiran i. Sama ada dia guna hamzah ya ataupun dia gunakan huruf ya sahaja. Okey, yang ni kita nak tengok imbuhan i yang menggunakan hamzah ya terjadi apabila kata dasar yang diakhiri dengan vokal a ataupun u bertemu dengan imbuhan akhiran i, maka huruf alif pada imbuhan itu diganti dengan huruf hamzah. Okey, contohnya, kita ada perkataan serta, dia ada huruf vokal alif kan. So, kita nak jadikan dia kata terbitan yang menjadi sertai, maka huruf yang imbuhan tu mesti ditambah dengan hamzah ya. Sebab vokal a. Okey, vokal a, serta kan, sertai. So dia jadi sin ra ser ta alif ta hamzah ya i, sertai. Okey, kemudian mula. Okey, mula juga ada ada pada kata dasar dia diakhiri dengan vokal a. Kemudian kita nak jadikan dia ada imbuhan akhiran i, mulai. So kena tulis dengan
mim waw, mu, lam alif la, hamzah ya i. Mulai. So dia kalau kita letakkan ya saja, mungkin kita akan baca jadi mulai. Kalau serta tu kita nak baca dengan sertai, tapi kita tak letak huruf hamzah, dia jadi sertai. So tak betul lah. So kena tambah hamzah dan ya, jadi sertai, mulai, dan contoh yang terakhir warna. Okey, warna ada a kat belakang tu, alif kan, vokal alif. Kemudian nak jadi warnai. Kata terbitan dia kita nak buat warnai, kena tambah hamzah dan ya juga. Okey, kita tengok kepada satu lagi penggunaan hamzah dan ya, iaitu pada pada pengakhiran ataupun di akhir perkataan tu ada huruf vokal waw. Okey, u. Contohnya, okey, lalu. Lu kan, ada waw kat belakang. Kita nak jadikan kata terbitan dia lalui. Okey, lalui. So, kita kena tambah, selepas huruf waw tu, kena tambah hamzah dan ya. Okey, kemudian contoh yang kedua, dahului. Mendahului. Ataupun dahului. Dahului. Okey, so kalau nak buat dahului tu, kena tambah juga, lepas je huruf waw, hamzah dan ya, kena ada penambahan. Okey, dahulu tambah dengan imbuhan akhiran i, dia akan jadi dahului, dan tengok hurufnya dah bertukar daripada alif dia akan jadi hamzah. Okey. Okey, seterusnya temu. Temu tambah imbuhan i jadi temui. Okey, temui. Okey, kena tambah ta mim waw, selepas huruf waw tambah hamzah dan ya. Okey? Boleh? Okey, seterusnya kita akan tengok imbuhan akhiran i yang menggunakan huruf ya sahaja. Terjadi apabila kata dasar yang diakhiri dengan huruf konsonan, bukan huruf vokal, bukan alif, bukan waw, bukan ya, huruf konsonan selain daripada alif, waw, ya, bertemu dengan imbuhan akhiran i, maka huruf alif pada imbuhan itu digugurkan. Contohnya, okay, kita tengok contoh yang pertama, ikut. Ikut tambah imbuhan i, sepatutnya alif ya kan, bunyi i. Kita just tambah, buangkan huruf alif, tambahkan ya sahaja. Kalau contoh ikut ni, huruf terakhir dia adalah huruf ta, maka kita tak tambah alif ya lah, kita tambah huruf ya sahaja. Jadilah ikuti. Kalau kita tambah alif ya, mungkin kita akan baca ikutai. Tak betul lah, kan? So, ikuti. Selepas huruf ta tambah huruf ya. Okey, contoh seterusnya, yakin. Tengok, dia bukan huruf vokal, dia berakhir dengan huruf nun, perkataan yakin tu. Kemudian kita nak buat kata terbitan, kita tambah imbuhan akhiran i, nak menjadikan dia satu perkataan yang disebut yakini. Okey, yakini. Maka selepas huruf nun, kita tak tambah alif dan ya, kita just tambah ya sahaja. Yakini. Okey. Ya, contoh yang terakhir, perkataan pun perkataan akhir. Okey, perkataan akhir, dia tak berakhir dengan huruf vokal, tapi huruf ra, huruf konsonan. Kemudian kita nak tambah huruf perkataan ataupun imbuhan i, dia akan jadi akhiri. Okey, selepas huruf ra itu cuma ditambahkan huruf ya sahaja, menjadi akhiri. Kita tak tambah alif dan ya, jadi akhirai. Sadahlah kalau baca macam tu. So, akhiri dia terjadi apabila huruf kata dasar berakhir dengan huruf konsonan, bukan huruf vokal, ditambah ya sahaja untuk untuk imbuhan akhiran, bunyi je i,
tapi menggunakan huruf ya sahaja. Okey, so dalam pembelajaran kali ini kita dah tengok imbuhan akhiran an, yang mana ada imbuhan yang kena ditambah alif dan nun, ada juga imbuhan yang bunyi dia an tapi hamzah dan nun, ada juga imbuhan akhiran bunyi dia an tapi just tambah huruf nun sahaja. Mengikut format ataupun formula-formula dia yang tertentu. Okey. Kemudian ada imbuhan akhiran i yang menggunakan hamzah ya, dan imbuhan akhiran i juga tapi menggunakan huruf ya sahaja. Kena kena faham format dia tu. Kalau berakhir dengan huruf vokal, kena tambah hamzah ya. Kalau berakhir dengan huruf konsonan, maka ditambah huruf ya sahaja untuk jadikan dia bunyi dia i sebagai imbuhan akhiran. Okey? InsyaAllah semoga video ini bermanfaat dan apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau sekiranya ada kelemahan, itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Semoga video ini membantu dan bermanfaat untuk ulang kaji pelajaran Jawi tahun 3. Okey? Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.